Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Februari 2023 bersama saya, Pia Enadia. Menteri Kewangan Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat hari ini. Belanjawan ini adalah yang pertama dibentangkan di bawah Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar dengan temanya Membangun Malaysia Madani. Sebelum ini, bajet 2023 yang disediakan Kerajaan Pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak sempat dibahas dan diluluskan sebelum terbubarnya Parlimen pada 7 Oktober tahun lalu. Belanjawan 2023 meningkat 16.3% daripada tahun sebelumnya dan merupakan belanjawan terbesar pernah direkodkan. Malah ia lebih besar berbanding belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan sebelum ini, Tengku Zafrul Abdul Aziz. Belanjawan 2023 memperuntukkan 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Selaras dengan dasar fiskal mengembang, peruntukan pembangunan ditingkatkan kepada 97 bilion ringgit, tidak termasuk 2 bilion simpanan luar, ketimbang 71.6 bilion ringgit tahun lalu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Belanjawan 2023 kali ini juga tidak melupakan penjawat awam. Anwar mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri atau bonus sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Untuk menghadapi Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, kita juga kenang jasa dan pengorbanan pejabat awam. Maka untuk memastikan Aidilfitri itu disambut dengan perbanyakkan amal dan munajat kepada Allah SWT dan meringankan beban mereka, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak. Selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan. Turut tidak dilupakan dalam pembentangan bajet kali ini ialah golongan B40. Anwar turut mengumumkan bantuan sebanyak RM2,500 bagi isi rumah pendapatan kurang RM2,500 di bawah program sumbangan tunai rahmah. Sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 untuk B40. Isu rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 bergantung kepada bilangan anak. Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan RM600 juta kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data e-Kasih. Ini bermakna keluarga dalam kumpulan miskin tegar layak terima sumbangan sehingga maksimum RM3,100. Dalam sidang media selepas pembentangan, Kementerian Pendidikan yang merupakan penerima peruntukan terbesar dalam belanjawan kali ini menyambut baik pengumuman Perdana Menteri. Anthony Loke yang juga Menteri Pengangkutan turut mengucapkan terima kasih kepada Anwar kerana telah menaikkan peruntukan untuk kementeriannya. Dalam belanjawan 2023, antara fokus utama untuk KPM adalah meningkatkan taraf pendidikan negara dan memelihara kebajikan guru serta murid. KPM telah menerima peruntukan tertinggi iaitu 55.2 bilion. Antara intipati ataupun sorotan utama ataupun the highlights of the budget yang melibatkan KPM termasuklah: pertama, peruntukan 2.3 bilion untuk membina infrastruktur serta kemudahan pembelajaran terbaik. Ini termasuk 920 juta untuk menaik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah daif di seluruh negara, khususnya di Sabah dan Sarawak melalui kaedah perolehan khas selaras dengan teras KPM yang telah pun kita umumkan sebelum ini. Daripada 5.6 bilion pada tahun 2022 kepada 6.1 bilion
untuk tahun 2023, iaitu kenaikan sebanyak 9%. Antara beberapa perkara ataupun inisiatif baru yang telah pun diperkenalkan melalui bajet 2023 ini ialah untuk memberikan insentif menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2 dan lesen taksi, bas dan e-hailing. Ini untuk membantu golongan belia supaya mereka boleh memulakan pekerjaan dalam ekonomi. Yang kedua juga saya nak mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan kerana memberikan peruntukan kepada kita untuk meneruskan inisiatif PAS bulanan My50 untuk khususnya pengguna-pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang, supaya inisiatif PAS bulanan ini dapat diteruskan. Dan saya jangkakan bahawa pengguna yang akan melanggan PAS bulanan ini akan meningkat pada tahun ini apabila perkhidmatan MRT 2 bermula pada bulan Mac nanti. QPAX dalam reaksi segera melahirkan rasa kecewa dengan pembentangan Belanjawan 2023 yang tidak menyentuh tentang kenaikan gaji kaki tangan awam. Presidennya Adnan Mat berkata belanjawan yang dibentangkan hari ini dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat ketika ini. Menurut Adnan, dalam satu kenyataan media, tiada sebarang komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk menilai semula sistem soraan baharu perkhidmatan awam. Jelas Adnan, sistem soraan baru melalui model gaji dan upah mampu meningkatkan pendapatan penjawat awam supaya lebih baik berbanding peningkatan kos sara hidup. Selain itu, Adnan berkata inisiatif kerajaan memberikan pengurangan cukai pendapatan individu sebenarnya tidak memberi kesan yang besar kepada pendapatan boleh guna rakyat terutama penjawat awam. Presiden QPAX itu berkata, pemilikan rumah mampu milik dalam kalangan penjawat awam juga tidak diberi tumpuan dalam belanjawan kali ini. Katanya, kerajaan sewajarnya memperkenalkan semula program perumahan mampu milik untuk penjawat awam seperti sebelum ini. Adnan berkata pihaknya berharap kerajaan masih terbuka untuk memperhalusi semula permintaan warga penjawat awam, terutama dalam hal-hal yang melibatkan permasalahan kos sara hidup. Adnan bagaimanapun mengucapkan terima kasih atas inisiatif kerajaan dalam pemberian bantuan kas kewangan Aidilfitri sebanyak RM700. Kita ke berita seterusnya. Bersatu tidak hairan dengan berita yang mendakwa pejuang sedang berunding kerusi dengan dua gabungan berbeza menjelang PRN. Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin berkata dakwaan tersebut merupakan petanda pejuang semakin terdesak. Bercakap kepada media di bangunan Parlimen, Hamzah berkata Presiden Pejuang Mukhris Mahathir sebagai orang politik terpaksa berbuat demikian. Hamzah berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung laporan PH Online semalam yang memetik Esko Kedah sebagai mendakwa Mukhris ada menyatakan hasrat pejuang menjalin kerjasama dengan PN pada PRN akan datang. Pada masa sama, sumber yang tidak didedahkan identitinya itu mendakwa Mukhris turut mengadakan pertemuan dan menyatakan minat bekerjasama dengan PH. Dakwa Esko terbabit, sikap ditunjukkan Mukhris itu memperlihatkan dia sedang cuba bermain dua kolam untuk mempertahankan kerusinya, iaitu Tun Jitra. Difahamkan Mukhris mengadakan pertemuan dengan pengerusi PH Kedah Mahfuz Omar. Selain kerusi Jitra, portal itu turut melaporkan Mukhris memohon kerusi Don Anak Bukit yang kini disandang Wakil Pejuang Amiruddin Hamzah dikekalkan buat mereka sekiranya kerjasama itu menjadi kenyataan. Amiruddin merupakan Setiausaha Agung Pejuang. Mahkamah Persekutuan memutuskan siasatan SPRM terhadap seorang hakim yang mengadili Najib Razak dibuat tanpa mengikut protokol. Panel 7 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara memutuskan SPRM menjalankan siasatan terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali tanpa berunding dengannya terlebih dahulu. Panel hakim dibarisi Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Muhammad Zabidin Muhammad Diah, serta 4 Hakim Mahkamah Persekutuan P. Nalini, Renon On Lam Kiat, Harminder Singh Dawilal dan Rozariah Bujang. Ketika membacakan pemerhatian panel hakim,
Tengku Maimun membangkitkan persoalan masa siasatan tersebut diuar-uarkan iaitu sebelum rayuan Najib dalam kes SRC di Mahkamah Persekutuan tahun lalu. Keputusan hari ini berhubung rujukan persoalan undang-undang berkaitan saman terhadap SPRM berhubung siasatannya ke atas Nazlan. Ketika membacakan penghakiman ringkas hari ini, Tengku Maimun berkata, kuasa SPRM untuk menyiasat hakim perlu dilaksanakan dengan niat baik dan dalam kes tulen. Ini walaupun Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Badan Siasatan Jenayah seperti SPRM untuk menyiasat hakim serta membolehkan pendakwa raya memulakan prosiding di Mahkamah Jenayah terhadap hakim tersebut. Tengku Maimun menambah ia penting bagi menjamin badan kehakiman dapat menjalankan tanggungjawab secara bebas dan tanpa pengaruh luar. Katanya lagi, jika kuasa Badan Siasatan Jenayah atau pendakwa raya digunakan bukan atas tujuan yang tulen, ia bersamaan dengan salah guna kuasa dan campur tangan terhadap kehakiman. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.